Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Hari ini kita mahu bincangkan satu isu yang sudah lama diperdebatkan tetapi masih lagi belum menemui penyelesaian yang adil, yaitu mengenai pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak yang sepatutnya dikaji semula mengikut Perlembagaan Persekutuan. Kalau anda orang Sabah ataupun orang Sarawak, atau anda memang peduli tentang keadilan dalam pengagihan hasil negara, video ini adalah untuk anda. Pastikan anda tonton sampai habis sebab kita bukan sekadar kupas fakta, tetapi kita juga akan menyentuh isu-isu kontroversi yang mungkin kerajaan tak nak anda tahu. Baiklah, kita mulakan dengan fakta utama. Profesor Undang-Undang Perlembagaan Syed Salim Faruqi baru-baru ini menyatakan bahawa pemberian tahunan tetap yang diterima oleh Sabah dan Sarawak sejak 1972 bertentangan dengan visi asal Perlembagaan Persekutuan. Kenapa? Sebab perlembagaan kita melalui artikel 112C dan 112D sebenarnya menetapkan bahawa jumlah pemberian kepada negeri-negeri Borneo ini mesti dikaji semula secara berkala, bukan ditetapkan pada kadar yang tetap sejak berpuluh tahun lalu. Beliau bercakap dalam satu forum bertajuk 50 Shades of Federalism di Subang Jaya dan mendakwa bahawa peruntukan perlembagaan ini telah diketepikan begitu sahaja oleh Kerajaan Persekutuan. Lebih menarik lagi, beliau turut memetik satu kajian oleh Mazliani Lan, seorang pelajar pasca siswaza Universiti Malaya yang menunjukkan bahawa dari tahun 1964 hinggalah 1972, hasil keseluruhan Malaysia masih dipecahkan secara berasingan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tetapi bermula 1972, semua hasil ini dicantumkan dan tidak lagi diasingkan mengikut negeri. Dari situlah negeri-negeri Borneo mula menerima pemberian tahunan tetap, sedangkan sepatutnya mereka mendapat jumlah yang dirundingkan dan semakin meningkat mengikut perkembangan ekonomi. Apakah kesannya? Yang paling besar, Sabah dan Sarawak sepatutnya menerima 40% daripada hasil negeri yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan. Tetapi sejak 1973, pembayaran ini telah pun dihentikan. Sepatutnya ada semakan setiap 5 tahun untuk memastikan jumlah ini relevan dengan keadaan ekonomi semasa, tetapi kali terakhir ia dikaji semula ialah pada tahun 1974. Maknanya, sejak hampir 50 tahun lalu hak Sabah dan Sarawak ini telah dinafikan. Isu ini semakin panas apabila Mahkamah Rayuan pada tahun 2024 mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan Persatuan Undang-Undang Sabah ataupun SLS untuk meneruskan perbicaraan substantif semakan kehakiman mengenai geran khas ini. Ini satu perkembangan penting kerana ia memberi harapan bahawa hak yang telah dinafikan ini boleh diperjuangkan melalui undang-undang. Sekarang, mari kita bincangkan persoalan yang lebih kontroversi. Yang pertama, kenapa Kerajaan Persekutuan selama ini mengabaikan peruntukan perlembagaan yang jelas mewajibkan semakan semula berkala? Adakah kerana mereka mahu mengekalkan kawalan ekonomi terhadap Sabah dan Sarawak? Atau adakah ini sekadar kecuaian yang tidak disengajakan? Kalau kita lihat sejarah, isu hak Sabah dan Sarawak bukanlah sesuatu yang baru. Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 sendiri menjanjikan keistimewaan tertentu kepada dua negeri ini, termasuklah hak autonomi dan beberapa aspek pentadbiran dan ekonomi. Tetapi dari tahun ke tahun, banyak hak ini terlihat semakin terhakis. Daripada kawalan hasil bumi seperti minyak dan gas, hinggalah kepada isu pembangunan yang tidak setara dengan Semenanjung, semuanya menunjukkan bahawa Sabah dan Sarawak masih dipinggirkan dalam banyak aspek lagi. Yang kedua, apa impaknya kepada rakyat Sabah dan Sarawak jika mereka menerima jumlah yang sepatutnya? Dengan 40% hasil yang dikembalikan, negeri-negeri ini boleh melabur lebih banyak dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesihatan.
Banyak kawasan di pedalaman masih tidak mempunyai jalan raya yang baik, sekolah-sekolah masih lagi serba kekurangan dan akses kepada perkhidmatan kesihatan juga sangatlah terhad. Sedangkan jika kita lihat negeri-negeri di Semenanjung, pembangunan ini jauh lebih pesat. Bukankah ini satu bentuk ketidakadilan? Dan yang ketiga, apakah tindakan undang-undang ini akan membuka ruang kepada negeri-negeri lain untuk menuntut hak mereka? Jika Sabah dan Sarawak berjaya menuntut kembali hak mereka, adakah ini akan memberi tekanan kepada negeri-negeri lain seperti Kelantan dan Terengganu untuk menuntut royalti minyak yang lebih adil? Ini boleh mencetuskan gelombang baru dalam politik Malaysia. Yang keempat, adakah kerajaan persekutuan benar-benar serius dalam menunaikan janji-janji MA63? Sejak kerajaan bertukar ganti, kita sering dengar janji untuk mengembalikan hak Sabah dan Sarawak. Tetapi setakat ini hanya beberapa langkah kecil yang diambil. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini berjanji untuk menyelesaikan isu MA63. Tetapi adakah janji ini akan menjadi realiti atau sekadar retorik politik? Dan yang akhir sekali, kita perlu tanya diri kita sendiri. Adakah rakyat Sabah dan Sarawak patut terus bersabar atau sudah tiba masanya untuk mereka lebih agresif dalam menuntut hak mereka? Adakah perlu satu referendum untuk menilai semula kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia? Atau cukup sekadar desakan politik dan undang-undang? Banyak lagi yang kita perlu pikirkan. Dan pastinya isu ini tidak akan berakhir di sini sahaja. Kalau Anda ada pendapat ataupun cadangan, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Kita mahu tahu apa yang Anda pikir tentang isu ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak perbincangan kritikal seperti ini. Sampai jumpa di video seterusnya. Sekian sahaja. Terima kasih semua.